Orang-orang yang rajin menghadirkan diri dalam majlis aktiviti yang menebalkan dan meningkatkan iman. Orang-orang yang menjadikan dirinya rajin beramal soleh. 3 sifat ini ada kepada seseorang. Maka sucinya seseorang, dapat rahmat, dapat kelebihan, pilihan dan anugerah Allah kepada dirinya. Kita melihat kelebihan yang Allah bagi adalah hak Allah yang Allah tuju kepada kita, maka kita tidak akan ego, sombong dan angkuh dan ujub dan kagum kepada diri sendiri dengan sebab kebaikan itu. Dalam kitab Hikam dikatakan, rubbama futiha laka babut ta'ah wa ma futiha laka babul qabul. Boleh jadi Allah buka kepada kamu pintu-pintu ketaatan, tetapi dia tak buka, dia tak terima apa yang kamu buat. Kamu tak boleh berlagak dengan ketaatan yang kamu buat kerana kamu tak nampak malaikat tulis pahala ataupun tidak, Allah terima ataupun tidak. Maka kalau kamu berlagak dengan ketaatan itu, dibimbangi ketaatan itu ditolak dan tidak diterima sebagai amal soleh. Boleh jadi Allah buka pintu ketaatan tetapi tak terima ketaatan itu. Kita harapkan semua ketaatan kita diterima. Dalam masa yang sama kita kekalkan diri dalam ketakwaan. Segala kebaikan yang kita buat mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, kerana Allah janji dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima daripada orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, bila duduk dalam taat, lihatlah, yakinlah dengan hati kamu bahawanya ketaatan itu adalah limpah kurnia Allah kepada kamu. Bahawa kamu jadi orang baik, tidak jadi orang yang gugur di tengah jalan. Yang keempat ataupun yang terakhir dalam pesanan Imam Abu Abbas Mursi, wa idza kunta fil ma'siyah, apabila anda sedang berada dalam dosa, sebarang dosa, maka tuntutan Allah kepada anda ketika itu ialah beristighfar dan bertaubat. Orang yang beristighfar dan bertaubat mengiringi dosa disertakan dengan rukun tadi disempurnakan, berada dalam ketaatan. Allah tukar dosanya kepada kebaikan. Walaupun dosanya 1 gunung, tukar jadi pahala 1 gunung. Dosanya 10 gunung, ditukar menjadi pahala 10 gunung. Dalilnya janji Allah di akhir surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang rajin bertaubat, orang-orang yang rajin menghadirkan diri dalam majlis aktiviti yang menebalkan dan meningkatkan iman, orang-orang yang menjadikan dirinya rajin beramal soleh. 3 sifat ini ada kepada seseorang: bertaubat, beriman, beramal soleh. Mereka itu Allah tukarkan segala dosa-dosa yang lalu kepada pahala-pahala yang banyak. Banyak mana pun dosa yang kita buat dulu, Allah boleh tukar jadi pahala yang banyak dengan syarat kita isi hidup kita yang berbaki, sisa hidup kita yang berbaki dengan 3 sifat ini: rajin bertaubat, rajin beriman dan meningkatkan iman, rajin menjaga amal soleh, amal kebajikan. Jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa yang kamu buat dosa. Daripada amanah diambil, perlu meninggalkan kawan yang buruk, meninggalkan kawan yang fasik, menukar kepada kawan yang baik, meninggalkan persekitaran yang buruk, tukar kepada persekitaran yang baik. Daripada kisah seorang lelaki di zaman dahulu yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia berasa menyesal telah buat jahat, membunuh 99 orang. Dia tanya, ada dalam kampung ini orang yang boleh aku rojok? Nak tanya orang itu, apakah aku masih berpeluang untuk kembali menjadi orang baik setelah aku buat pelbagai kejahatan, iaitu membunuh 99 orang manusia. Orang isyaratkan tunjuk kepada seorang ahli ibadat yang tidak ada ilmu, ibadat rajin tapi jahil. Dia tu boleh jawab soalan kamu. Dia pergi tanya orang itu, saya dah buat jahat, bunuh orang 99 orang, apakah saya berpeluang untuk kembali ke jalan benar, berbuat baik? Orang itu jawab, tak boleh, terlalu banyak dosa kamu, banyak sangat kamu bunuh, tidak ada peluang untuk kembali jadi baik. Kamu tetap masuk neraka kerana kamu sudah bunuh 99 orang. Dia panas baran, marah kepada kawan yang jawab tadi. Dia bunuh kawan yang jawab tadi, jadi 100 orang terkorban. Setiap kali bunuh catit, seorang, 2 orang, ini orang yang ke-100 dia bunuh. Setelah 100 orang dia bunuh, beberapa lama dia menyesal, aku dah banyak bunuh orang, aku nak bertaubat jadi orang baik. Maka dia tanya lagi, adakah di taman ini, di kampung ini, di tempat ini, di daerah ini orang yang boleh aku rojok? Apakah aku peluang diampunkan dosa dan bertukar menjadi baik setelah aku
membunuh 100 orang, dia kata ada seorang ulama di tempat sekian. Pergi tanya dia. Maka dia pergi jumpa ulama tersebut, menceritakan keadaan dia, kejahatan dia, kebaikan tak pernah buat walaupun satu minit, walaupun satu patah. Tak pernah semayang satu rakaat pun, tak pernah berzikir walaupun satu patah, baru berasa nak buat baik, tak pernah buat. Maka dia berjumpa orang yang ke-100. Tanya, saya dah bunuh 99 orang, 100 orang. Boleh tak saya bertaubat jadi baik? Kawan tu orang alim, dia jawab dengan jawapan yang tepat, iaitu orang yang buat jahat tetap diberi peluang untuk berubah menjadi baik dengan syarat matahari tidak terbit dari sebelah barat, belum lagi kiamat. Dengan syarat yang kedua, roh belum sampai ke halqum. Kalau roh dah terangkat sampai ke halqum, pintu taubat ditutup. Selagi tak gharah, tak nazak nak mati, pintu taubat tetap terbuka, peluang taubat tetap cerah. Maka mendengarkan jawapan itu, dia gembira, dia berterima kasih, dan dia kata, saya dah nak berubah jadi baik. Maka ulama itu berkata, kalau kamu nak berubah jadi baik, kamu kena tinggal tempat kamu buat jahat, pindah ke tempat orang buat baik. Di sini kamu bunuh orang, kalau kamu duduk ini, kemungkinan lepas ni bunuh orang lagi. Kamu kena tinggal kampung ni, duduk tempat sekian, di situ orang berhimpun buat baik, sembahyang jemaah, berzikir, qiyamul lail, pengajian, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Duduk tempat yang orang siang malam duduk dalam kebaikan, supaya kamu tinggal perangai buruk kamu yang lama, berubah jadi orang yang buat baik. Maka dia pun berpindah ke kampung itu. Sampai di pertengahan jalan, dia mati sebelum sampai ke kampung itu. Maka malaikat rahmat datang nak ambil ibu dalam syurga, malaikat azab main nak siksa. Maka berlaku dialog antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat azab kata, tak boleh ibu dalam syurga, dia tak pernah buat ibadat walaupun sepatah, satu huruf tak pernah baca kebaikan, satu rakaat tak pernah semayang, dia baru nak pergi buat ibadat. Kehidupan dia selama ini dipenuhi dengan dosa 24 jam. Tidak ada satu kebaikan walaupun sikit yang dia pernah lakukan. Dia cuma nak lakukan kebaikan tempat yang dia tuju, tapi belum sampai dia mati. Malaikat rahmat kata dia nak pergi dengan jujur dan ikhlas nak bertaubat. Maka sudah tentu dosanya dia ampun walaupun belum sempat buat ibadat, niat dia yang jujur. Maka Allah Ta'ala hantar malaikat yang ketiga bagi menyelesaikan perebutan dua malaikat tadi. Bagi tahu kepada malaikat, ukur tempat mana yang lebih dekat, ambil kepada orang itu. Maka diukur sama jauh di antara tempat yang dia tinggalkan dengan tempat yang dia pergi. Cuma malaikat kata, Allah Ta'ala bagi arahan kepada bumi, perdekatkan sejengkal daripada tempat yang dia tinggalkan. Maka dia terlebih dekat ke tempat yang dia tuju 1 jengkal. Ketika itu diambil oleh malaikat rahmat, dimasukkan ke dalam nikmat dan syurga, kerana niat dia yang jujur dan dia lebih dekat kepada tempat yang baik. Seumur hidup buat dosa, berpeluang masuk syurga, bersih daripada dosa, kerana jujur dan ikhlasnya ingin benar-benar bertaubat. Dia mati di pertengahan jalan, belum sempat solat walaupun 1 rakaat, belum sempat belajar walaupun 1 huruf Al-Quran. Kalau zaman kita sekarang baca Quran, belum beristighfar walaupun sepatah, baru niat saja, mati dalam perjalanan itu, dapat rahmat, dapat keampunan. Maka perpindahan orang pembunuh 100 orang ke tempat baru itu diambil dan dibuat satu panduan, siapa nak bertaubat mesti pindah, tinggalkan kawan-kawan yang jahat. Tak perlu pindah rumah, tak perlu pindah sekolah, tak perlu pindah tempat kerja, tapi jauhi kawan-kawan yang jahat. Kalau dia boleh pindah berkawan dengan orang baik, insya-Allah taubatnya akan berlaku dengan baik dan akan dimakbulkan.